Testing, 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 1, 2, testing, 1, 2, 3. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat ya? Okay, so minta maaf. Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh dengar suara saya dengan jelas semua orang? Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Boleh. Okay, so minta maaf banyak-banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okay, so apa khabar semua? Sihat ke? Sihat ya? Okay, so sihat. Alright. Okay, so ladies and gentlemen, saya nak memohon jutaan kemaafan. Okay, sebab tadi dah nak start kelas kan. Saya hari ni, saya minggu ni sebenarnya tak berapa sihat. Saya minggu ni tak berapa sihat. Jadi tadi dah nak start kelas tadi, saya dari pagi tadi, dari semalam sebenarnya muntah-muntah lah. Muntah-muntah, lepas tu mengalami sedikit cherry berry. Betul, beberapa hari lepas pun tak berapa sihat. Saya minta maaf banyak-banyak. So sebab tu lah tadi saya kena selesaikan dulu perkara-perkara saya dekat dalam apa dekat dalam semua dulu kan. Nanti kalau waktu kelas tiba-tiba muntah pula, susah pula kan semua orang. Betul kan? Okay, so sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Sekali lagi minta maaf atas kelewatan yang saya tak sengaja kan tadi. Dan nak masuk kelas lah, dah nak start kelas lah. Tiba-tiba pula tak berapa sihat lah rasanya. Okey, nak tanya macam mana cuti sekolah? Semua orang sihat ke tak sihat ni? Okey ke tak okey? Seronok ke tak seronok? Seronok Okey, semua seronok. Jadi apa aktiviti yang kamu buat setakat ni? Apa aktiviti yang kamu dah lakukan? Kelas, kerja lapangan Geo tak lagi? Okey, so saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syahiran bin Samsudin. Saya pasti ada yang dah ikuti kelas sejarah saya, betul tak? Jadi ini first time saya nak saya nak patah balik kepada benda yang saya dah tinggalkan lama. Sebenarnya, pada siapa yang nak tahu, dekat MC saya ni antara orang yang saya memang dari dulu ajar sejarah dan juga Geo. Tetapi bila kelas-kelas sejarah saya dah terlalu pack, jadi itu yang saya hentikan mengajar Geo, fokus pada sejarah sahaja. Tetapi mungkin ada juga yang tengok hari tu kan. Yang tengok hari tu yang saya gantikan Firdaus punya kelas kan. Firdaus punya kelas ada saya gantikan, Halim punya kelas pun saya ada gantikan, betul kan? Jadi Fitriana lebih kurang macam itulah, comeback gitu. So ladies and gentlemen, let's enjoy the class. So kalau suara tak sedap sangat ke apa, saya tak berapa sihat kan. Jadi hopefully dapat dimaafkan lah kalau suara tiba-tiba macam serak-serak, tak sedap gitu kan. Okay, so ladies and gentlemen, jadi hari ni apa benda yang kita nak belajar, apa benda yang kita just nak kiranya macam kita just nak sama-sama bincangkan. Okay, dekat dalam notes tu apa topik yang saya pilih untuk kita bincangkan sama-sama hari ni? Apa topik yang saya pilih untuk kita bincangkan? Okay, so kita bincangkan dalam notes apa benda? Kita nak tengok sedikit pasal bab 4, pasal cuaca dan juga iklim dekat Malaysia. Saya saja je nak pilih bab 4 ni. Okey, di mana kalau kita tengok dekat dalam sedikit kita nak bab 4, kita nak buat kiranya macam some sort of a revisi kilat lah. Okey, untuk cuaca dan juga untuk iklim dekat Malaysia lah. Okey, so kita nak bincangkan pasal cuaca, lepas tu kemudiannya kita nak bincangkan pasal iklim dekat Malaysia. Jadi saya nak tanyalah, kamu tahu tak kenapa saya pilih bab ni? Kenapa saya pilih bab ni untuk sesi hari ni? Kamu rasa sebab apa? Sebab famous. Okey, satu sebab dia famous, banyak keluar dalam mesej, memang banyak keluar dalam mesej. Lepas tu kemudiannya sekarang ni memang musim hujan. Sekarang ni musim hujan dan juga untuk pengetahuan kamu sewaktu saya sebaya kamu dulu, kamu kena ingat okey, sewaktu saya sebaya kamu dahulu, kami, kalau kamu duduk dekat, ada orang Perak tak dekat sini? Anyone? Ada geng Perak? Ada geng Perak? Ada Kedah? Oh, Batu Gajah. Cool, Batu Gajah. Okay, so semalam saya lalu Batu Gajah, Taiping ada, Ipoh ada. Okay, ada orang Kedah.
Logstar, Sungai Petani, ada? Okey, lepas tu ada pula orang Selangor, ada orang KL, betul. Untuk pengetahuan kamu, sewaktu saya sebaya kamu Irdina, saya sebaya Humaira, saya sebaya siapa-siapa yang ada kat depan ni. Okey, untuk pengetahuan kamu kan, kalau bulan 12 macam sekarang ni, adakah akan berlakunya hujan dekat negeri-negeri yang saya sebut tadi? KL, Selangor, Kedah, Perak? Tak. Ya, sewaktu saya sebaya kamu dulu, okey, lebih kurang 30 tahun yang lalu, memang tak ada. Sekarang hujan. Okey, so sebab tu saya pilih cuaca dan juga iklim dekat Malaysia. Sebab sebenarnya ada berlaku perubahan. Okey, jadi kalau kamu tengok sepatutnya yang mengalami hujan musim tengkujuh pada waktu ni merupakan orang-orang dekat Pahang, dekat Kelantan, dekat Terengganu. Betul atau tidak? Jadi sepatutnya. Tapi sekarang ni dia dah melampaui negeri-negeri itu. Lepas tu kemudiannya semua negeri dah mengalami hujan, dan bukan setakat hujan tapi turut mengalami apa? Banjir. Okey, banjir kan? Yes. Okey, so jadi jom kita go through, kita nak buat sedikit revision pasal bab ni Perlis pun okey, Perlis ni sebab okey, Najmi, very good question. Perlis ni dia kiranya dia bukan iklim 100% iklim khatulistiwa. Orang Perlis Okey, so kenapa KL boleh banjir? KL boleh banjir disebabkan banjir kilat. Okey, so jadi kalau kamu tengok macam Sabah dan juga Perlis, thank you, orang Sabah pun ada kan. Perlis dengan Sabah, dia dah bukan sebenarnya, kita tak boleh katakan dia sebagai 100% mempunyai iklim khatulistiwa. No. Jadi kalau Sabah, kalau Perlis, dia dah lebih kepada apa yang dipanggil sebagai monsun tropika. Sebab apa? Kalau kamu tengok kan, kalau Perlis dia sebelah negara mana? Thailand. Betul? Jadi dia ikut monsun tropika macam Thailand. Manakala Sabah, dekat atas Sabah negara apa? Dekat atas Sabah, come on guys. Atas Sabah negara apa? Philippines. Very good. Jadi untuk Sabah, untuk Perlis, dia lebih kepada monsun tropika. Faham tak? Dia punya iklim dia sebenarnya dah bukan 100% khatulistiwa. Sarawak tak? Sarawak dia lebih kurang macam Semenanjung. Alright, dapat jadi itu yang sedikit perbezaan untuk Sabah dan juga untuk negeri Perlis Indra Kayangan. Okey, saya nak tanya dengan kamu lah, yang bahagian yang pertama okey, subtopik yang nombor 1, apa yang saya letakkan dekat situ? 4.1, apa yang ada dekat dalam 4.1 tu? Apa pengenalan yang ada dekat dalam tu? Okey, so kita kena tahu benda yang sangat-sangat simple, yang Malaysia ni secara umumnya kita kena faham yang kita mengalami iklim apa? Kita mengalami iklim apa? Khatulistiwa lah. Okey, so Malaysia, iklim kita secara umumnya dipanggil sebagai iklim khatulistiwa, jangan tak tahu. Jadi mungkin ada pula yang tanya, iklim khatulistiwa ni sebab apa? Sebab kita ni duduk dekat, jadi kalau kamu tengok kan, okey, ni katakanlah ini bumi Okey, lepas tu kemudiannya ini yang kita panggil sebagai apa? Garisan khatulistiwa. Jadi kita ni duduk dekat-dekat kawasan sini. Faham kita duduk dekat-dekat sini. Hence the name, iklim kita pun iklim khatulistiwa. Okey, lupa. Tadi ada yang tanya tadi kan, apa itu banjir kilat? Betul Ada yang tanya apa itu banjir kilat. Boleh tak saya jawab soalan tu? Boleh Okey, so banjir kilat, untuk pengetahuan kamu, ya, kita berhampiran khatulistiwa. Banjir kilat ni dia tak masuk dalam kategori banjir biasa. Kamu faham tak? Dia tak masuk dalam kategori. Okey, jangan samakan yang banjir dekat KL dengan banjir yang berlaku dekat Terengganu, dekat Kelantan. Dia tak sama. Di mana banjir kilat dia merupakan kesan pembangunan dan kesan alam sekitar yang manusia buat. Faham tak? Banjir lumpur pun sama juga. Di mana banjir kilat disebabkan oleh air hujan yang turun tu tak boleh nak dihabiskan, nak lalu. Dia dah tak ada tempat nak lalu. Faham tak? Dia dah tak ada tempat nak lalu. Jadi sebab bila dah buat bangunan banyak-banyak kan, kita just buat longkang tersumbat. Lepas tu kita buat pula ada construction pula tanah merah menyumbatkan lagi.
Jadi apa beza kilat dengan guruh? Kilat tu lightning. Yang kalau kamu tengok guruh tu dia punya sound. Kilat visual. Guruh audio. Faham ya? Itu beza dia. Okey, jadi iklim khatulistiwa ni senang je. Okey, kita ni merupakan sebuah negara dan juga kawasan yang dipanggil sebagai panas dan lembap sepanjang tahun kita. Okey, saya nak tanya dengan kamu lah. Okey, kita dah pernah belajar, kamu dah pernah belajar dah. Okey, dekat dalam iklim yang ada dekat dalam dunia kita ni, kamu tahu tak apa yang menentukan iklim? Garisan apa yang menentukan iklim kita? Garisan apa yang menentukan iklim? Longitude, latitude. Sabar je lah tahu. Okey. So, pada siapa yang tak ingat, jadi ini bumi. Alright. Kamu kena tahu yang garisan-garisan yang menentukan iklim dekat dalam dunia ni based on latitude, bukan longitude. Okey, mungkin ada yang tak faham, apa benda yang semerepek ni? Okey, contoh Contoh, kamu ada dekat sebuah negara Afrika, kamu pergi ke Nigeria. Okey, katakanlah Nigeria ni duduk dekat sini. Okey, lepas tu Malaysia duduk dekat sini. Contohnya. Jadi, iklim Malaysia dengan Nigeria sama atau beza? Kamu rasa kebiasaannya sama. Faham? Jadi kalau kamu nak agak, ni trik dia lah. Kalau kamu nak agak negara, katakanlah nak melancong luar negara akil kan. Kamu nak pergi ke negara tu, kamu nak bawa pakaian apa ke, nak tahu musim apa ke, kamu boleh agak-agak. Kalau dia senang. Yang mana tengah panas. Sebab itulah kita punya kulit macam ni, nampak? Cerah, gelap. Cerah, gelap. Cerah, gelap. Sebab kita ni duduk dekat kawasan khatulistiwa. Banyak cahaya matahari. Okey. Manakala kalau bila jauh daripada khatulistiwa, dia makin ke atas ataupun makin ke bawah, dia makin sejuk. Okey. Jadi kita biasanya paling banyak dapat matahari lah dekat kawasan sini ya. Alright, next. Jadi itulah yang kita panggil sebagai panas dan juga kita mengalami musim yang lembap dan sepanjang tahun. Okey, maksudnya panas ni kita punya suhu kita biasanya duduk dekat tinggi lah, maksudnya kita punya suhu kita, apa suhu purata kita Malaysia? Come on, berapa degrees? Suhu purata kita 27 darjah Celsius. 36 dah demam dah tu. 27 darjah Celsius. Lepas tu kita lembap sepanjang tahun, maksudnya kita banyak hujan sepanjang tahun ni, kita banyak hujan. Dan juga banyak hujan di mana kalau kita lihat saya pernah dengarlah orang-orang luar negara kan, dia buat lawak pasal negara Malaysia kan. You know what, in Malaysia, the rain is not measured in centimeters ataupun millimeters. Dia kena pakai apa? Inches. Faham tak? Tak guna millimeter, guna inci. Pasal apa? Hujan kita terlalu banyak sangat. Yes. So kita dah tahu suhu lebih kurang, kita dah tahu dah dia duduk dekat 27 degree Celsius. Lepas tu Durga dah cakap dah, hujan kita punya taburan lebih kurang 2,600 mm satu tahun. So kamu kena tahu lembap ni maksudnya kita punya hujan tu banyak dan juga dekat dalam udara kita ni banyak molekul air. Faham ke tak faham? Kita punya udara kita ni basah. Sebab tu mungkin ada yang depan saya ni yang pergi ke luar negara. Kalau pergi ke luar negara, kalau kamu pergi tempat-tempat yang sejuk, kadang-kadang dia dia spring ke, musim bunga. Jadi bila kamu pergi ke negara luar, perasan tak bila musim sejuk, bibir kamu pecah, betul tak? Sedangkan kalau kita dekat Malaysia kita fikir kan, kalau sejuk, kita biasanya sejuk ni hari hujan. Mesti kita nak buang air lebih kerap, kita tak minum banyak sebab sejuk. Kita cuma lapar. Tapi kalau dekat negara-negara luar, kenapa bila dia musim sejuk, kita dahaga, kita pecah bibir kita? Pasal apa? Pasal udara mereka kering. Jadi udara kita sentiasa lembap. Maksudnya banyak uap air dekat dalam kita punya udara. Sebab tu by the way, kita punya negara kita,
Sebab tu kalau kawasan kita ni, kita banyak penyakit-penyakit kulit. Kamu tahu penyakit kulit Contohnya panau, lepas tu nak dapatkan macam kurap kaki, itu normal. Sebab apa? Kadar kelembapan udara kita tinggi. Eczema, very good, Fitriana. HFMD and juga sebagainya. Okey. Menarik tak kita tahu pasal kita punya iklim? Banyak kan kaitan dengan negara dengan kita punya dunia. Okey, jerebu tu biasanya pembakaran lah. Okey, pembakaran hutan, lepas tu asap dan sebagainya. Okey. So, bila kita dah tahu seberingkas tu, kamu kena tahu yang bahagian yang pertama yang kita nak kena fahamkan dan juga kita nak kena bincangkan sekejap ya. Saya transfer sekejap. Okey, sebentar. Asap jerebu ada molekul air, ada, tapi kebiasaannya sikit sangat. Sebab tu dia jadi sangat panas. Bila kalau kamu tengok kan dia jadi sangat panas, meaning okey, dia apa, sebab ruang molekul udara dia tu tak ada. Sangat kurang. Jadi bila sangat kurang, itu yang kita lihat dia menyebabkan dia punya jerebu tu. Kamu perasan tak bila habuk-habuk tu, jerebu habuk banyak, jadi kering pula, itu yang kita rasa suffocating, betul tak? Dan kamu perasan tak kadang-kadang ayah kamu, mak kamu park kereta dekat luar, tiba-tiba hujan tak lebat, macam rintik-rintik, lepas tu berhenti. Kamu perasan tak kereta jadi kotor? Betul tak? Kereta jadi kotor. Sebab apa? Jerebu tu, molekul udara tu yang tercemar tu kena air, dia melekat dekat kereta. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi pada siapa yang tak ada notes ni, jadi pastikan anda mengedownload ni. Okey, so jom kita go through sama-sama. Okey, jadi dekat dalam bahagian yang pertama ni, kita dah tahu panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, lepas tu kemudiannya kita go through sikit yang kita punya apa yang dipanggil sebagai suhu kita tinggi dan juga hampir sekata. Tak boleh nak print, tak apa. Kamu tengok yang PDF version cukup. Okey, so suhu tinggi hampir sekata. Siapa yang tak faham hampir sekata ni? Hampir sekata ni meaning dia tak ada fluctuation. Dia tak banyak. Ini paksi X, paksi Y. Meaning kita punya suhu ni, kalau katakanlah 20 degree dekat sini, 30 degree dekat sini, alright? Notes tak ada, cuba kamu refreshkan balik app kamu. Cuba refresh, segar semula kan app anda. Okey, ada tak? Jumpa tak? Okey, so dia punya graf dia akan jadi macam mana tau? Kita punya graf suhu kita macam ni. Faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan hampir sekata. Hampir sekata, dia memang tak sama lah tiap-tiap hari, Fitriana. Tapi sekata ni meaning hampir sama. Tapi kalau kamu pergi ke negara-negara yang 4 musim, hampir sekata tu sama macam hampir sama. Yes, Faris. Very good. Okey, kalau kita pergi ke negara lain, okey, contoh monsun tropika. Kalau monsun tropika, dia fluctuate lagi. Biasanya kalau monsun tropika ni, dia lebih tinggi sikit lah. Dia boleh tinggi, lepas tu dia boleh jadi macam ni. Kalau monsun tropika. Yes, warna biru tu. Macam Thailand, macam Vietnam, macam Philippines. Lepas tu kalau kita tengok pula negara macam Australia. Australia dia ada 4 musim kan. Dia ada winter dekat Australia. Australia, dia ekstrim. Dia boleh jadi macam ni, lepas tu turun bawah, naik macam ni. Faham tak? Jadi yang Australia, yang warna hitam ni, ini maksudnya musim panas. Terlalu panas. Musim sejuk, terlalu sejuk. Musim panas terlalu panas, musim sejuk terlalu sejuk. Okey, sama juga macam kalau kita tengok dekat gurun. Yes, jadi kamu fahamkan, sekata ni maksudnya dia macam ni. Tapi kalau dia punya julat, jadi julat suhu kita, okey, semua tengok sini ya. Jadi itu yang dekat notes, okey, mean suhu, mean meaning purata saya nak bagi tahu dengan kamu, mean ni nombor 1 bukan admin. Okey, mean ni bukan admin Mean meaning purata. Okey, julat suhu tahunan kecil. Julat, pada siapa yang tak tahu, in English, julat meaning dia range. Faham ya? Julat ni maksud dia range.
No, Najmi, mean ni bukan minimum, purata. Mean bukan kependekan untuk minimum. Mean ni maksud dia purata. Okey. Julat suhu tahunan kecil. Okey, maksudnya suhu paling tinggi tolak suhu paling rendah. Very good. Jadi nampak tak, faham tak apa yang dimaksudkan julat suhu tu? Sebab kan kita punya atas bawah tu tak jauh beza kan? Sebab tu julat suhu kecil. Okey, katakanlah saya tanya katakanlah soalan keluar macam ni. Ni Australia. Ini apa yang warna biru saya cakap apa tadi? Thailand Warna biru Thailand. Okey. Lepas tu kemudiannya Malaysia warna merah ni Malaysia. Alright. So saya nak tanya, katakanlah ni soalan kan. Berdasarkan graf yang ditunjukkan, okey, negara manakah mempunyai julat suhu tahunan yang paling tinggi? Australia, Malaysia atau Thailand? Julat suhu tahunan paling tinggi Australia. Pasal yang maksimum dengan minimum dia beza banyak. Faham tak? Next. Seterusnya. Alright. So, okey, julat suhu harian besar 5 hingga hampir 5 darjah hingga 8 darjah dan 12 darjah di kawasan pedalaman. Ini harian. Okey. So, yang ni tahunan. Yang ni harian. Okey, next. Seterusnya, hujan kita punya hujan macam yang kita dah tahu tadi, dia taburan hujan tak sekata, dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Alright. So kalau kamu lihat, dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan juga tiupan angin monsun. Kejap lagi saya explain. Hujan maksimum semasa peralihan monsun, hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober sehingga pertengahan November. Potong nombor 2 ni. Alright. So, pada siapa yang tak ingat dan juga yang tak faham, simple sahaja. Okey, dia punya maksud macam ni. Kita punya taburan hujan tak sekata, for example, saya ambil contoh Semenanjung Malaysia. Okey, so kita tengok Semenanjung Malaysia. Alright, boleh Jadi kita dekat tengah-tengah ni, kita ada apa? Apa nama yang duduk tengah-tengah ni? Come on guys. Tengah-tengah ni banjaran apa nama dia? Banjaran Titiwangsa. Sebab apa tak sekata? Ini saya nak explain kenapa dia tak sekata. Ini yang dipanggil sebagai banjaran Titiwangsa. Setuju jadi bila banjaran Titiwangsa, kamu kena tahu dan juga kamu kena faham kan. Sebab tu kalau ingat tak yang awal-awal tadi saya cakap sepatutnya kalau pantai timur hujan lebat, kita tak hujan lebat. Betul atau tidak? Kalau sini hujan lebat, sana sepatutnya tak hujan lebat. Sebab apa? Banjaran ni halang tiupan angin. Faham Very good Irdina. Banjaran halang angin. Okey. Tetapi jadi kamu fikir logik. Kalau angin lembap datang daripada sini, datang daripada sebelah kiri, kawasan mana yang akan mengalami hujan lebat? Banjaran tu macam bukit. Banjaran ni gabungan bukit dan juga gunung. So, kalau angin dari kiri, kawasan mana yang akan lebat? KL, Selangor, Perak, Kedah. Adakah pantai barat, pantai timur ni akan hujan lebat? Tak. Sebab apa? Yang ini yang akan halang dia. Faham tak? Jadi awan tu terbentuk dekat sini. Faham jadi bahagian selatan pun dia kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Faham tak? Jadi itu yang dimaksudkan. Dia tak sekata dan dipengaruhi bentuk muka bumi. Faham kan? Dalam exam, kalau kamu faham, kamu garanti boleh jawab soalan. Okey, kamu faham kan ini idea? Macam angin monsun barat daya. Yes, Ashraf. Sekejap lagi kita akan sampai ke situ. Okey. Jadi, hujan tahunan tertinggi, Cerum Bukit kawasan pedalaman Sarawak, kurang 5,000. Cerum Bukit menghadap angin lembap, mengalami hujan lebih banyak. Logik yang saya explain tadi. Hujan paling sedikit, Kuala Pilah, kawasan lindungan hujan. Okey. Pilah ni untuk pengetahuan kamu, dia duduk dekat kiranya macam kawasan yang tiba-tiba pula. Okey, dekat sini dia macam dia ada banjaran tapi tak tinggi. Kamu faham tak? Kuala Pilah ni. Dia ada banjaran tapi tak tinggi. Jadi awan tu tak terbentuk dekat atas Kuala Pilah. Yes. Itulah dia Kuala Pilah ni, kawasan lindungan hujan. Hafal sikit Kuala Pilah Jelebu, dia kawasan yang paling rendah hujan dia dekat Malaysia. Tapi kan, kalau kamu tengok dengan negara luar kan, negara luar tengok kurang 1,500 mm hujan paling sikit, dia orang pun terkejut. Pasal apa? Kalau dekat negara luar 1,500 pun dah banyak dah.
Okey, kita ni 1,500 sikit sebab kawasan lain hujan banyak. Okey, next. Okey, hujan perolakan yang ni kamu tahu hujan perolakan ni yang biasa, yang air laut, air sungai dipanaskan oleh matahari. Okey, lepas tu naik. Kenapa negara luar kurang hujan? Cik Izdani, sebab kelembapan udara mereka rendah. Saya ulang sekali lagi, kelembapan udara mereka rendah. Okey, saya bagi contoh. Okey, semua orang tahu negara Arab. Semua orang tahu negara Arab. Most negara Arab, Arab Saudi, Qatar, World Cup. World Cup. Okey, dah berapa hari ni World Cup berlangsung? Okey, dah sampai semi-final. Dah semi-final kan sekarang ni kan? Okey, berlaku tak sebarang, ada tak sebarang game yang berlakunya hujan? Waktu perlawanan bola sepak berlaku hujan? Tak ada. Sebab kelembapan udara mereka rendah. Jadi hujan tak terbentuk sebab awan susah terbentuk. Okey, Cik Nurin tanya macam mana kelembapan depa boleh rendah? Okey, very good question. Kelembapan depa boleh rendah sebab padang pasir. Cuba tengok padang pasir. Padang pasir biasanya flat ke dia ada kawasan tanah tinggi? Flat. Okey, jom kita tengok negara kita. Negara kita flat ke ada banjaran tanah tinggi? Ada banjaran, betul. Jadi angin lembap tu, kamu tengok dari tepi lah, dia macam ni ini warna hijau ni, ini dari tepi. Ini banjaran ini laut. So contohnya imagine ini laut, ini banjaran. Angin lembap ni bertiup ke sini, laju. Jadi awan terbentuk dekat mana? Ini pandangan sisi, ini pandangan atas, ini pandangan sisi. Awan terbentuk dekat mana? Bila angin lembap ni bertiup dari laut, dia akan terbentuk awan dekat sini. Logik tak? Logik ke tak logik? Jadi itu sebabnya rumah Irdina yang dekat sini tu hujanlah. Logik? Sebab dia naik ke atas, sebab dia tolak naik atas, dia berkumpul, dia bentuk awan, hujanlah dekat sini. Tapi padang pasir ada tak benda macam banjaran ni nak halang dia? Tak ada. So awan tu tak boleh terbentuk. Faham atau tidak? Tak faham. Okey, tak faham. Senang. Dia udara lembap ni, dia kena berkumpul banyak baru jadi awan. Yes, kalau tak terbentuk awan, tak ada hujan. Jadi dekat padang pasir tak ada awan. Jadi bila tak ada awan, maka tak adalah hujan. Okey, clear simple je. Tak ada awan, tak ada hujan. Sebab dia tak ada yang nak tolak Okey, next. Seterusnya, awan diperbuat daripada titisan air. Ya Aisyah, dari titisan air. So udara lembap tu kan saya dah sebut tadi, udara lembap dalam air. Okey, jadi peralihan monsun. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, next. Seterusnya, jadi hujan perolakan ni hujan biasa. Muka bumi dipanaskan, udara naik ke atas. Lepas udara naik ke atas, kemudiannya dia akan jadi awan. Awan akan turun sebagai hujan. Okey. Lepas tu hujan perolakan hujan bukit yang macam saya tunjuk tadi. Okey, udara lembap naik ke atas, dia bentuk awan, lepas tu dia turunkan hujan. Jadi kalau cerun yang terlindung menerima hujan dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. So, kawasan mana yang cerun yang terlindung ni tadi kita dah belajar? Kuala Pilah. Okey, simple je. Alright, next. Seterusnya, kita ada pula angin Okey, jadi angin, kita ada angin yang dipanggil sebagai angin monsun Alright. Yang ni ramai orang nak tanya kot. Okey, so jadi saya nak bagi tahu dengan anda dekat bahagian angin ni tadi kita tengok hujan. Ini kita nak tengok angin Okey, so kita dekat Malaysia secara umumnya kita ada dua angin yang utamalah. Okey, damar. Damar ni getah pokok. Okey, so kita ada angin monsun yang pertama yang dipanggil sebagai angin monsun timur laut. So, angin monsun timur laut ni untuk pengetahuan kamu, dia datang dari China. Lepas tu dia akan bertiup dari sini. Ini angin monsun timur laut. Saya tulis MTL. Di mana monsun timur laut ni kebiasaannya dia akan bertiup dari bulan November hingga pergi ke Mac. Alright. Lepas tu kemudiannya kita ada pula dari benua Australia
So, kalau kita air macam ni, air akan terus meluap ke darat. Kenapa dia cakap kandungan air di bumi semakin berkurang? Okey, Lo, kandungan air di bumi semakin berkurang, bukan semakin berkurang macam yang kamu fahamkan. Dia meaning, dia, okey, logik Kalau udara lembap terbentuk dekat sini, hujan sepatutnya turun di mana? Lo, dekat sini. Betul atau tidak? Tempat yang sama. Dia serap udara air dekat sini, dia turun balik dekat situ. Malangnya disebabkan oleh global warming. Jadi bila global warming itu yang menyebabkan dia tak boleh nak duduk situ. Awan tu laju sangat angin. Faham tak? Okey. Jadi seterangkan satu benda tu sampai habis pening saya. Cik Farisa, chillax, tak ada apa pun, saja je. Hari ni macam saya nak terangkan benda yang lebih detail je. Tak apa, tak payah nak pening kepala. Ini je yang penting. Okey. So monsun timur laut November March. Kita ada monsun barat daya yang bertiup datang dari Australia, lepas tu dipantulkan. Okey, di mana monsun barat daya? Barat daya dari sini kan, betul tak? Okey, monsun barat daya So MBD, yang ni MBC pula. Okey, yang ni dipanggil sebagai MBD. Okey, di mana dekat dalam MBD ni, ini datang dari bulan Mei sampai September. Okey, yang ni biasanya Mei sampai September. Okey, dapat Alright, jadi saya nak ingatkan kamu Monsun timur laut logically dia akan menyebabkan hujan lebat dekat kawasan mana? Pantai timur ke pantai barat? Logiknya, angin datang dari timur laut, pantai timur. Senang tak nak ingat? Manakala yang sini, kalau yang monsun barat daya ni, dia akan menyebabkan hujan dekat kawasan mana? Kawasan kita. Tapi tak selebat pantai timur. Okay, so jom kita kira. Monsun timur laut, how many months? November, December. Lepas tu kemudiannya cepat, come on. November, come on kira. November, December, January, February, March. Berapa bulan? 5. Alright? Jom kita kira. Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Berapa bulan? 5 bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Mana hilangnya lagi 2 bulan? Mana hilangnya lagi 2 bulan? 2 bulan yang hilang tu bulan apa? Okey, dapat? Apa dia? Yes, dia biasanya kalau kamu tengok itu yang dipanggil sebagai yang hilang 2 tu. April, Oktober. Jadi April dan Oktober kita panggil sebagai dia datang dari sebelah sini. Itu yang kita kenali sebagai angin Sumatera. Okey, semua orang boleh follow tak? Nak mati masih selamat, nak mati hujan lebat. Okey, so yes, Alisha dapat faham. Sebab tu kalau dekat KL, siapa-siapa geng KL Selangor, hujan kita paling lebat bila? Waktu peralihan monsun ni. Waktu angin Sumatera ni hujan paling lebat kalau dekat KL, Selangor dan sebahagian daripada kawasan Johor. So senang je. Jadi selalu hujan je. Sekarang ni memang dah tak sama macam dululah. Okey, so 5 bulan sini, 5 bulan sini, 2 bulan dekat angin Sumatera lah. Tapi dia dia April Mei, nampak April Mei maksudnya bulan 1 bulan. Lepas tu angin Sumatera tu April dengan Oktober. Ya. Jadi angin Sumatera ni yang tak ada dekat sini. So kita ada bulan April, lepas tu kemudiannya bulan Oktober. Tapi kamu fahamlah dia bukanlah tepat-tepat. Okey, 1 April, boom, angin Sumatera terus datang. Dia bukan macam tu, tapi lebih kurang lah. Tak ada pula angin tahu berapa hari bulan kan. Bulan April dan Oktober tu masa nak tukar angin monsun ke? Ya, Nazmi. Waktu pertukaran dari sini ke sini. Okey, boleh tak saya kaitkan dengan sejarah? Sebab kita semua ambil sejarah kan. Okey, sebab tu kamu kena faham, pedagang dari China
Kalau nak datang ke Melaka, ingat tak kita belajar pasal Melaka? Pedagang dari China nak datang ke Melaka, bulan berapa biasanya mereka datang? Ini. Sebab angin tu bertiup ke Melaka. Kalau pedagang dari India sana, dia datang ke Melaka bulan berapa? Come on guys. Okay, Mei sampai September. Alright. Okay, ingat tak yang kita belajar? Boleh saya kaitkan dengan sejarah sekali? Ingat tak yang kita belajar kat Melaka tu? Kan ada pedagang yang tinggal dekat Melaka sementara menunggu perubahan angin. Ingat tak? Jadi kau faham tak? Bila dia November, okay, dia bertolak. Lepas tu kemudiannya dia nak balik, dia kena tunggu. Yang nak balik ke China kena tunggu bulan berapa? Inilah. Jadi orang nak balik ke China, dia kena tunggu sini. Mei, September. Pasal angin tu bertiup ke sana lah. Tapi kalau orang dari India nak balik, dia kena tunggu pula angin. Okay. Sebab tu Pelabuhan Kemet. Kenapa akhir bulan cuaca sejuk? Mungkin akhir bulan ke akhir tahun. Sebab hujan banyak kot. Kita Malaysia hujan banyak ni akan menyebabkan kita punya udara lebih sejuk lah. Kenapa angin ada kategori? Maksudnya apa beza angin monsun dan angin tempatan? Okay, very good. Okay, Cik Syarul tanya kenapa dalam notes? Jom saya tunjukkan. Kenapa pula ada apa yang dimaksudkan dengan angin tempatan? Okay, angin tempatan ni maksud dia angin yang dekat kawasan tepi laut kita. Jadi kita ada bayu laut, kita ada bayu darat. Okay, semua orang, kenapa kalau dah sejuk tak ada salji? Sebab negara kita, negara kita kamu kena faham ya. Nombor satu, tak cukup sejuk. Okay, salji merupakan, ingat tak molekul udara tadi? Molekul udara yang beku, turun jadi snow, frozen. Okay, tapi dekat Malaysia tak cukup sejuk nak membekukan udara tu. Kamu faham tak? Molekul air tu. Tak cukup sejuk. Alright? Bayu ni maksudnya angin. Okay, kamu semua orang bayangkan bayu laut, bayu darat ni kita duduk tepi pantai. Alright? Katakanlah kita duduk tepi pantai waktu siang dan juga waktu malam. Okay, katakanlah ini kita ada laut. Ini laut. Laut. Lepas tu kemudiannya ini kita ada pantai. Okay, so ini pantai. Ini pantai. Okay, lepas tu kemudiannya ni waktu siang lah. Siang ada matahari. Okay, sesyairan. Duduk tepi laut. Alright. So, rambut sesyairan mengerbang ke belakang ke depan? Pada waktu siang. Mengerbang ke belakang ke depan? Jadi rambut saya macam ni. Dia akan mengerbang ke belakang pada waktu siang. Hence the name bayu laut. Sebab angin bertiup dari laut. Faham? Tapi katakanlah saya camping dekat tepi laut waktu malam, ini pula kita tukar. Bila waktu malam, okay, ini malam, jadi katakanlah saya berdiri dekat tepi laut, rambut saya akan mengerbang ke mana? Rambut saya akan mengerbang ke depan. Menghadap ke laut tapi rambut mengerbang ke depan. Bayu darat. Faham ke tak faham? Ingat je, waktu siang bayu laut, waktu malam bayu darat. Okay, dalam sains pun ada belajar. Okay, very simple je. Jadi angin tempatan tu maksudnya sini. Macam mana angin tu boleh berubah? Very good. Nurin tanya macam mana angin tu boleh berubah. Dalam sains pun ada boleh belajar juga. Okay, simple Saya nak tanya kamu, waktu siang, alright, so siang matahari. Waktu siang, bila matahari terik, ini tanah dan juga air laut dipanaskan oleh matahari. Setuju? Jadi bila dipanaskan oleh matahari, yang mana akan lebih panas? Air lebih panas ke pantai lebih panas? Darat panas ke laut lebih panas? Coba. Tekanan udara di permukaan laut lebih tinggi. So, jadi kalau kamu tengok darat ni dan juga laut ni, darat lebih panas. Faham Darat panas waktu siang, laut ni kurang panas, udara dekat atas ni.
So, bila udara panas, udara akan bergerak ke mana? Ke atas. Panas ringan naik atas. Jadi udara dekat sini naik atas, dia jadi kosong. Jadi bila kosong, angin ni akan penuhkan kawasan. Faham tak? Jadi itu sebab angin ke sana pada waktu siang. Sebab sini panas, sini sejuk. Alright. Tapi malam, bila tak ada matahari, okey, mana yang panas? Okey, mana yang panas? Laut yang panas. Pernah tak mandi laut waktu malam? Kan warm kan? The water warm. Sebenarnya kalau kamu berendam dalam laut malam tak sejuk. Yang kamu sejuk bila kamu keluar dari air. Betul atau tidak? Bila keluar dari air baru. Tapi kalau masuk air warm. Sebab udara dekat darat cepat sejuk. Laut lambat sejuk. Okey, dapat. So angin bertiup ke laut kalau pada waktu malam. Simple je, dia sains ya. Okey, nanti next class kita akan sambung ini, lepas tu masuk chapter lain juga. Sikit. Okey, dapat jadi itulah serba ringkas. Okey, so angin tempatan ni maksudnya berlaku dekat tepi laut. Alright, next. Seterusnya. Jadi semua boleh faham seronok belajar pasal negara kita sebab barulah kita faham apa sebenarnya yang berlaku dekat negara kita, apa yang berlaku dekat sekeliling kita kan. Okey, so seterusnya. Jadi apa pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan kita? Malam bayu darat. Yes, malam bayu darat, siang bayu laut. Okey, yang pertama. Jadi apa yang kita kena tahu okey, kegiatan-kegiatan yang kita boleh jalankan dekat dalam negara kita antaranya okey, Gio lebih betul hafal ke atau faham? Okey, Ramsha, dua-dua kena buat. Ada part yang kamu kena hafal sikit. Contohnya, monsun timur laut, monsun barat daya. Of course, kamu kena hafal, betul tak? Betul lah, kena hafal bulan berapa, betul tak? Tetapi, dari segi yang bayu laut, bayu darat tadi, kamu tak perlu hafal pun angin tu bertolak, bergerak ke mana. Kamu just ingat balik yang tadi. Siang darat panas, laut sejuk. So bila panas, udara naik atas, angin datang dari laut. Itu kamu kena faham. Faham tak? Dia kena ada combination. Kena ada sedikit hafal, sedikit faham. Okay, next. Seterusnya sikit lagi Okay, kegiatan yang kita jalankan pada waktu ni, antaranya kita buat kegiatan apa? Pertanian lah. Simple. Benda-benda ni semua kamu boleh nampak. Okey, kegiatan yang kita jalankan, kita ada kegiatan pertanian. Okey, jadi pertanian of course sebab hujan sepanjang tahun, lepas tu kita ada matahari kan. Okey, itu yang kita lihat. Okey, pertanian yang pertama. Lepas tu kemudiannya kita disebabkan kita hujan kita banyak, maka kita turut jalankan kegiatan apa? Pembalakan. Sebab apa? Hutan kita cepat nak naik. Sebab hujan banyak, matahari pun terik. Jadi sebab tu logik je, pembalakan pun kita banyak jalankan. Lepas tu masa yang sama kita ada pula yang ketiga, kita jalankan perikanan. Jadi macam kita dekat negara kita, kalau dekat pantai barat kita boleh menangkap ikan sepanjang tahun. Cuma dekat pantai timur kita kena tak boleh tangkap ikan sewaktu musim apa? Musim tengkujuh. Kalau kita tengok perikanan, kalau dekat pantai timur, dia tak tangkap waktu musim tengkujuh. Sebab tu lah orang pantai timur dia buat apa? Buat ikan masin, buat keropok, betul? Waktu hujung tahun. Okey, repair jala. Okey, so perikanan. Dan masa yang sama, kita ada pula kegiatan apa? Pelancongan. Nombor 4, kegiatan pelancongan. Sebab kalau nak duduk dekat tepi laut, kan orang putih lah terutamanya. Kamu tahu lah, orang-orang kulit putih kan, orang Eropah, kan mereka suka summer kan. Macam kita tiap-tiap hari summer. Musim tengkujuh ni musim hujan. Kita tiap-tiap hari summer. Kan orang putih kan suka bersidai, berjemur dekat tepi laut kan. Nak tan kan. Kita dah tan hari-hari kan. Okay, so jadi bagus tak untuk pelancongan kita? Baguslah. Baguslah. Okay, so sebab apa? Sebab kita boleh terima pelancong sepanjang tahun.
Okey, contohnya macam negara-negara yang mengalami musim sejuk macam Rusia kan. Rusia dekat Moskow yang musim sejuk dia terlalu sejuk. Kamu rasa orang nak tak pergi melancong waktu negatif 10 darjah Celsius dekat Moskow? Orang tak nak pergi. Kalau musim sejuk takat 5 degree ke, okeylah kan. Betul, orang tak nak pergi. Okay, so jadi apa yang kita tengok, sikit lagi, a few more minutes. Okay, kita ada pertanian, pembalakan, kita ada perikanan. Lepas tu kemudiannya kita ada pelancongan. Just kamu ambil lah beberapa tempat yang utama lah. Okay, so sikit lagi ya. Okay, jadi bila kita dah tahu dan juga kita bincangkan pasal benda-benda ni, jadi kamu kena tahu yang sebenarnya benda yang soalan yang akan kerap ditanya, kamu just bagi contoh yang kamu nampak lah. Faham tak? Jadi contohnya kalau kita tengok pertanian, apa jenis pertanian kita jalankan? Contohnya kita boleh tanam padi. Okey, jadi pembalakan, kamu explain lah sikit. Kegiatan pembalakan dijalankan. Jadi kegiatan pembalakan dijalankan apa dia? Sebab kita banyak kayu tropika. Sebab banyak hujan, cahaya matahari. Okey, lepas tu perikanan. Perikanan kalau di pantai barat dijalankan sepanjang tahun. Kayu tropika ni maksudnya kayu dalam hutan kita lah. Kayu keras, kayu balak. Kayu tropika ni kayu balak. Dan juga yang keempat, kita boleh jalankan pelancongan sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab cuaca kita yang sesuai untuk menerima kedatangan siapa? Pelancong. Macam tu je kamu explain, tak payah nak explain terlalu complicated gitu. Okey, dapat jadi itulah dia yang kita lihat. Yang lain-lain nanti kita akan sambung dalam sesi yang seterusnya, dan juga kemudiannya kita akan ambil juga, akan pilih juga bab yang lain. So, saya ingatkan bab ni susah, rupanya senang je. Just relatekan dengan kehidupan, of course. Ya, Tina. Itu je. Itu je. Sebab tu saya cakap kamu kena faham kan. Kena faham kan. Kalau kamu faham, kamu mesti boleh. Okey, saya nak tanya kamu untuk sesi yang satu lagi, kita nak akan habiskan bab ni. Okey, lepas tu kemudiannya saya nak kamu pilih satu bab lagi yang kamu rasa mencabar. Kamu nak bab berapa? Kamu nak buat bab berapa yang next? Bab 7. Okey, boleh? Jadi next session kita akan sambung 4.3. Lepas tu kemudian kita masuk bab 7. Jadi relate lah, betul tak? Bab 4, bab 7 ada relation lah. Lagi bagus lah. Okey, dapat So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa dan juga perhatian anda. Okey. Jadi terima kasih sebab terima kasih kerana sabar menunggu tadi kan. Ini pun saya dah rasa dah lain macam dah. Okey, tak kena ke toilet lagi. Jadi jaga diri baik-baik. Okey, so I'll see you guys and girls again. Okay, next time. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Take care. Happy holidays. Bye-bye.